Okey, hari ini cikgu akan ajar juga akaun perkongsian 2, tetapi bahagian yang kedua, part 2. Masih tentang kemasukan rakan kongsi baru, tetapi video ni akan tumpu kepada pembelian hak kepentingan perkongsian. Jadi bila rakan baru masuk, dia akan membeli hak kepentingan perkongsian tu. Jadi apa erti dia hak kepentingan? Actually dia refer kepada nisbah untung rugi. Okay? Jadi supaya anda lebih faham, boleh rujuk ke sini. Apabila rakan baru masuk, rakan baru terpaksa atau perlu membeli hak kepentingan daripada rakan lama. Ini bererti sebahagian hak kepentingan ataupun peratus nisbah untung rugi akan dipindah atau dijual kepada rakan baru. So this is the whole concept of hak kepentingan. So means that at first rakan lama ialah memperolehi nisbah untung rugi 2/3. Jadi bila rakan baru masuk, rakan lama terpaksa hilang sebahagian daripada nisbah untung rugi. Tadi di sini kita akan guna hak kepentingan actually sama, means the nisbah untung rugi perkongsian. So kita tengok balik ke sini. So pembelian hak kepentingan ataupun nisbah untung rugi daripada rakan lama ni ada dua kaedah. Okay, so kaedah satu ialah kaedah muhibah. Ini anda pun sudah belajar actually di dalam buku pink. Okay, cikgu pun sudah ajar macam mana bila rakan baru masuk, rakan lama sudah hilang sebahagian daripada nisbah untung rugi dia, dan dia kena bayar sebahagian wang, sejumlah wang sebagai ganti rugi. So actually ini ialah kaedah muhibah. Demi dia wujudkan, ada dua cara, sama ada dia wujudkan muhibah dan hapuskan. Dari situ dia dapat tentukan berapa ganti rugi ada yang perlu dibayar oleh rakan baru, ataupun tak perlu wujudkan akaun muhibah, rakan baru just bayar sejumlah wang dan terus bayar kepada rakan lama. So ini cikgu tak terang lagi kerana cikgu pun sudah terang pada video yang sebelum ni. Okay? Jadi hari ini cikgu nak ajar ialah satu kaedah lagi macam mana rakan baru boleh memperolehi nisbah untung rugi ataupun hak kepentingan perkongsian yang baru. Hari ini cikgu nak ajar kaedah kedua, iaitu kaedah bonus. Okay. Yang ni ialah tentang kaedah bonus. So ini tadi cikgu sudah terangkan. Okay. When rakan baru masuk, erti dia akan membeli sebahagian daripada hak kepentingan daripada rakan lama. So dalam kaedah bonus ada 3 keadaan di mana rakan baru boleh memperoleh hak kepentingan daripada rakan lama. Ada 3 keadaan yang boleh wujud. Kita tengok seterusnya. 3 keadaan ini ialah 1. Nisbah untung rugi ataupun peratus hak kepentingan yang diperoleh oleh rakan baru ini adalah sama dengan jumlah wang yang dilaporkan. Wang yang dilapor adalah sama dengan modal rakan baru. Erti dia membawa masuk katakan 20,000. So modal dia yang akan dicatat dalam akaun modal juga adalah 20,000. So apa yang dia bawa sama dengan apa yang akan dicatat dalam akaun modal dia. So keadaan yang kedua ialah peratus hak kepentingan yang diperoleh oleh rakan baru ni adalah kurang daripada wang yang dilaporkan. Contoh dia, wang yang dilaporkan katakan dia bawa masuk 20,000, tetapi modal dia cuma 10,000. So ke mana pergi another 10,000? Dia bawa masuk 20,000, tetapi modal yang akan wujud dalam akaun modal dia cuma 10,000. 10,000 telah hilang. Ke mana pergi? Nanti cikgu akan terangkan. Keadaan yang ketiga ialah peratus hak kepentingan rakan baru yang akan diperoleh adalah lebih daripada wang yang dilaporkan.
Okay, so katakan wang yang dilapor dia bawa masuk ialah 20,000. Tetapi modal yang dicatat dalam akaun modal nanti akan lebih daripada 20,000, mungkin 30,000. So dia bawa masuk sikit tetapi akaun modal dia, jumlah dia lebih banyak daripada yang dia bawa masuk. So macam mana boleh wujud keadaan seperti ini? Nanti cikgu akan terangkan melalui contoh. Sekarang kita cuba tengok keadaan yang satu dulu. Okay, keadaan satu ialah keadaan di mana wang yang dibawa masuk atau wang yang dilaporkan adalah sama dengan modal dia. Dia mean modal yang catat dalam akaun modal. Dia bawa masuk 20,000, 20,000 lah akan dicatat sebagai modal dia dalam akaun modal dia. Okay, inilah contoh dia. Katakan contoh soalan ni, A dan B mempunyai modal setiap orang 40,000. Okay, each one 40,000. Dan berkongsi untung sama rata. Both of them sebelum rakan kongsi baru masuk, dia equal share. Okay, erti dia, each of them memperolehi 50% hak kepentingan dalam perkongsian A dan B ni. Equal share dia mean each of them 50%, 50%. Okay. Dan A dan B bersetuju menerima C masuk sebagai rakan baru dengan syarat C bayar 40,000 untuk memperolehi 1/3 daripada hak kepentingan perkongsian baru. So, if C masuk bawa 40,000, dia akan diberi 1/3 hak kepentingan perkongsian yang baru. Okay. So, supaya anda faham cara mengira berapakah modal yang akan dicatat dalam modal C, first you kena faham konsep of this kaedah bonus dulu. Okay. So, mengikut kaedah bonus, dia mengandaikan hak kepentingan perkongsian adalah 100%. Like just now I said, A and B equal share untung rugi. Artinya each of them akan memperoleh 50% hak kepentingan each one. 50%, 50%. So jumlah dia is 100%. For whole perkongsian 100% hak kepentingan. So hak kepentingan ni adalah dikira berdasarkan jumlah modal. Okay, so sebelum sebelum C masuk, jumlah modal A and B ialah 80,000 lah. So 80,000 equal 200%. Okay. Jadi kalau jumlah modal adalah 100,000, let's say jumlah modal satu perkongsian ialah 100,000. Jadi kalau C masuk, dia nak 30% of the hak kepentingan, bermakna dia akan memperoleh 30% of jumlah modal 100,000. So erti dia perlu bawa masuk modal dia sebanyak 30,000. Okay, inilah erti dia cara mengira hak kepentingan. Okay, tentang kaedah bonus tadi cikgu kata ada 3 keadaan di mana rakan baru boleh memperoleh hak kepentingannya. So inilah dia keadaan yang pertama. A and B masing-masing adanya modal 40,000. Okay. Jadi sebelum C masuk, each of them ada hak kepentingan 50%, 50%. Jadi mereka setuju menerima C masuk, jadi C akan bayar 40,000 untuk mendapat 1/3 daripada hak kepentingan perkongsian baru. So, macam mana kita nak tentukan modal yang disumbang oleh C? Okay, ini langkah dia. First, kita kena kira jumlah modal perkongsian baru dulu. Okay, so kita campurkan semua modal yang disumbang ke dalam modal A and B dan juga sumbangan C. Okay, wang yang akan dibawa masuk oleh C ialah 40,000. So jumlah modal sepatutnya ialah 120,000.
So 120,000 ini akan mewakili 100% of hak kepentingan perkongsian baru. So lepas tu kita perlu kira if 100% is equal to 120,000, jadi berapakah kalau C ingin mendapat 1/3 daripada jumlah hak kepentingan? So we just darab saja, dan dari sini kita dapati 1/3 of 120,000 ialah 40,000. So tadi sudah kata C akan bawa masuk 40,000. Erti dia, wang yang dibawa masuk oleh C adalah sama dengan modal yang perlu disumbang oleh C. So 40,000 equal to 40,000. Jadi ini adalah keadaan yang pertama. So dia bawa masuk just enough for the modal. Okay. Seterusnya, lepas kita sudah mengira berapakah 1/3 is equal to 40,000, dan lepas tu kita kena tentukan modal secara keseluruhan perkongsian yang baru. So kita pun kirakan modal untuk perkongsian baru. So sebelum C masuk, modal A ialah 40,000, B juga 40,000, dan C belum masuk lagi. So selepas C masuk, that means actually this one is perkongsian baru. So A 40,000, dan dia akan mendapat hak 1/3 daripada perkongsian baru. Dan B juga 40,000, tak berubah. Dia juga akan mendapat 1/3 daripada jumlah hak kepentingan perkongsian baru. And C membawa masuk 40,000, yang ini akan dicatat sebagai modal C, dan dia akan mendapat 1/3 daripada hak kepentingan perkongsian baru. So bagaimana pula, macam mana nak catat dalam jurnal? So catatan bergu is debit tunai ataupun bank 40,000, dan ini terus akan dianggap sebagai modal C. Okay? Kerana dia sudah membayar 40,000 untuk membeli hak kepentingan 1/3 hak kepentingan perkongsian baru. Okey, sekarang kita tengok pula keadaan yang kedua, iaitu tadi cikgu kata kalau dia bawa masuk 10,000, okey, tetapi dia bawa masuk 20,000, tetapi modal dia adalah kurang daripada wang yang dia bawa masuk. So mungkin dia bawa masuk bring in 20,000, and yet the modal is considered 10,000. Okay, kemana pergi another 10,000? So dia bawa masuk banyak, tapi modal dia dicatat kurang daripada wang yang dia bawa masuk. So bagaimana keadaan ini boleh berlaku? So kita tengok contoh soalan. So contoh soalan ini ialah perkongsian X dan Y. Each of them ada modal 50,000 masing-masing. Then again we say dia berkongsi untuk rugi yang sama. Okay, so before X, Y, Z, Z itu masuk, each of them memperoleh 50% hak kepentingan, 50-50. So kemudian both of them bersetuju menerima Z sebagai rakan baru. So Z akan membayar 70,000 untuk memperoleh 30% hak kepentingan perkongsian baru. So sekarang kita nak tentukan berapakah modal yang sepatutnya disumbang oleh Z. Okay, yang akan dicatat dalam akaun modal. So langkah-langkah dia. So langkah pertama, kita kena kira berapakah 100% jumlah hak kepentingan perkongsian, equal to how much. Okay, so dari situ as I said, hak kepentingan dikira mengikut jumlah modal. So kita jumlahkan semua modal perkongsian baru. So X supposed to be 50,000, Y 50,000, dan Z membawa masuk 70,000. Okay, so total hak kepentingan is 170,000. Okay, then next kita kena kira kalau total 100% hak ialah 170,000. Jadi berapakah 30% out of 170,000? So kita pun darab. Dari sini kita dapati kalau Z
nak inginkan 30% of jumlah 100%, dia kena membawa masuk 51,000. Kita darab sahaja. Ini ialah jumlah 100%. So, jadi mengikut kiraan ni, sepatutnya Z hanya perlu menyumbang 51,000 saja. So, dia akan mendapat 30% of the hak kepentingan perkongsian baru. Tetapi dalam keadaan yang sebenar, tadi cikgu sudah kata, Z ini membawa masuk 70,000. Okay, erti dia ada lebih 19,000. Okay, so ini kita akan tengok ke mana pergi 19,000 di sini. 19,000 ini actually adalah dianggap sebagai extra bonus kepada rakan lama. Yang lebih tu actually dia adalah bonus kepada X and Y. That's why we call it kaedah bonus. Actually dia adalah sama konsep dia dengan kaedah premium muhibah. Just that now this one we didn't call it premium muhibah. Kita panggil dia bonus. Okay? So kiraan bonus X and Y. So Z membawa masuk 70,000. Kalau dia nak ingin 30% of hak kepentingan, actually hanya dia perlu sumbang 51,000. So that lebih bayar 19,000 ni akan, kerana tadi cikgu kata sebelum tu kan equal share. So X dan Y akan equal, dapat extra money from wang yang dibawa masuk oleh Z. Each one will get 9,500. Okay, ini adalah bonus yang didapati oleh X dan Y daripada Z. So from there kita dapat tentukan modal untuk perkongsian baru. Okay, so ini ialah perkongsian lama 50,000, 50,000. Jadi bila dia terima X masuk, ini baru, di mana 50,000 sudah ditambah dengan bonus yang diberi oleh X. So become 59,500. Sama juga dengan Y. Okay, dia juga dapat bonus daripada X, daripada Z. So dia pun modal dia sudah naik menjadi 59,500. So Z dia bawa masuk 70,000, tetapi modal dia actually yang akan dicatat hanya 51,000 saja. So from here kita dapati Z akan dapat 30% and X and Y kerana dia sudah jual kepentingan kepada Z. Dari 50% dia sudah jatuh menjadi 35% each. Okay, seterusnya nanti cikgu akan tunjuk keadaan 3. Okay, cikgu sambung keadaan kedua. Dari keadaan kedua di mana dia bawa masuk hanya dia bawa masuk 70,000, tetapi modal dia yang dicatat hanya 51,000. So ini cara mencatat dalam jurnal am. Okay, dia bawa masuk 70,000, so debit tunai atau bank. Kemudian as I said, the extra 19,000 akan di-equal share oleh rakan lama sebagai bonus kepada mereka. So modal X and Y masing-masing kredit modal dia 9,500 and modal Z ialah 51,000. So cara menerangkan merekod modal Z dan bonus kepada rakan lama. Keadaan begini boleh wujud biasanya untuk perkongsian yang sudah famous, sudah well known, dan bila rakan kongsi baru nak masuk, dia kena bagi some bonus kepada rakan. Bila rakan baru nak masuk, dia kena bagi some bonus kepada rakan lama. So kita terus kepada keadaan 3. Okay, keadaan 3 pula terbalik daripada keadaan 2, di mana wang yang dia labur kurang daripada modal. Demi mungkin dia cuma labur 50,000, tetapi modal dia menjadi 70,000 atau 80,000. So it just bring in little bit of money, and yet modal hak kepentingan yang diberi kepadanya adalah sangat tinggi. Okay, kita tengok contoh soalan dia. So di sini O and P adalah
perkongsian lama mempunyai modal each one 60,000. Okay, so mereka terima Q masuk dan Q akan bayar 150,000 untuk memperoleh 60% of hak kepentingan perkongsian baru. So kita di sini kena kira berapakah sepatutnya akaun modal yang akan dicatat, nilai yang akan dicatat di akaun modal Q, okay, untuk memperoleh 60% hak kepentingan. So kita ikut langkah seperti yang cikgu sudah tunjuk dalam keadaan 1 dan 2. So kita tengok kita kira jumlah sumbangan rakan. Tadi cikgu letak sebagai jumlah modal. Jika rasa tak sesuai sangat, kita guna jumlah sumbangan lebih sesuai. So jumlah sumbangan rakan, because this one not the real modal, is the sumbangan for kongsi baru sebelum tentukan modal mereka. So let's say Q will bring in 60,000, P 60,000 dengan modal lama dia, dan Q akan bawa masuk 150,000. So jumlah sumbangan 3 rakan kongsi for the perkongsian baru is total 270,000. Then next step, kita akan kira if 270,000 equal to 100% of hak kepentingan. So if Q nak 60% hak kepentingan, berapakah sumbangan modal yang sepatutnya? So kita pun darab 270,000 times 60%. Actually, untuk to get 60% of hak kepentingan perkongsian baru, Q actually need to bring in 162,000. Okay, tetapi sebenarnya Q hanya bawa masuk 150,000. So ini bermakna Q telah kurang bayar. Kita tolak, kita dapati dia sudah kurang bayar 12,000. So syarat yang ni hanya boleh berlaku untuk jenis perkongsian di mana Q is a wanted person in that perkongsian. Maybe Q mempunyai kemahiran tertentu yang diperlukan oleh perkongsian itu. So rakan lama willing to give Q hak kepentingan yang tinggi, sedangkan Q hanya bayar sedikit saja modal, because he is a wanted person in that perkongsian. Mungkin dia adalah profesional, kepakaran dia diperlukan dalam perkongsian. So dia hanya bayar 150,000 and yet he can get 60% of the hak kepentingan. So erti dia P dan Q akan rugi lah. Setiap orang akan rugi 6,000 each kalau mereka berkongsi untung rugi sama rata. So yang 12,000 kekurangan ni akan ditanggung oleh rakan lama. Okay, so kita tengok seterusnya, sudah tahu 60% actually equal to sepatutnya 162,000. Then from here kita dapat tentukan hak kepentingan dan modal untuk perkongsian baru. So inilah sumbangan awal. Lepas tu sudah kira actually 60% is sepatutnya modal 162,000. So erti dia hanya bawa masuk 150,000 kan. So yang kekurangan 12,000 tanggung oleh O and P. So each of them sudah hilang 6,000. You tengok awal dia sumbang 60,000. But bahagian modal dia, sumbangan modal yang akan dicatat dalam akaun modal perkongsian baru hanya 54,000. 6,000 sudah hilang. Okay, kerana sudah diberi kepada rakan baru. So each of them, if he gets 60,000, so 54,000 only equal to 20% of the hak kepentingan perkongsian baru. Okay, so macam mana nak catat dalam jurnal? Ini dia, tunai yang dibawa masuk oleh Q hanya 150,000, tetapi modal dia ialah 162,000. So 162,000. So kekurangan ni ditanggung oleh O and P. Jadi dengan cara kita debitkan modal dia. Okay. Jadi merekod modal dan bonus rakan baru.